This call is now being recorded. Okey, boleh cikgu teruskan. Jadi, pada sesi minggu lalu ataupun minggu lepas, kita telah masuk kepada bab 3 iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan. So, pada minggu lalu kita dah siap ataupun kita dah buat bersama-sama berkenaan dengan bahagian A ataupun objektif. So, jadi minggu ni kita akan masuk kepada bahagian B. Semua jelas kalau macam lag ke, rasa suara cikgu tersekat ke, nanti awak boleh bagi tahu dekat cikgu. Okay, so mari kita tengok kepada bahagian B. Okay, so sementara tu, boleh tak cikgu bagi masa dekat awak semua, semua dah jawab tak bahagian B? So cikgu bagi masa, cuba try jawab soalan B, bahagian B, nombor 7 dan 8 sahaja dahulu. Senang sahaja berkenaan soalan ni. Dia nak apa tu akaun simpanan. Yang ni tentang introduction. Berkenaan dengan akaun simpanan, akaun tetap. So kita ada kredit, belanjawan. Boleh ke cikgu bagi dalam masa lebih kurang 5 minit. Cuba hadam, fahami soalan baik-baik. Kepada yang baru masuk, sekarang cikgu tengah bagi tugasan untuk kamu buat soalan bahagian B. Tak clear suara cikgu. Cikgu, Okey, cikgu. Ya? Lag ke suara cikgu? Skrin. Ya. Skrin. Sebab cikgu tak guna laptop. So cikgu gerak-gerakkan sikit. Okey. Mungkin awak ingat lag ke? Sorry, maafkan cikgu. Cikgu macam nak besarkan sikit, takut you all tak nampak. So cikgu gerak-gerakkan sikit. So tu nampak jelas tak? Okey, mari kita tengok. Nombor 7 tu, pilihan jawapan di bawah merupakan tahap risiko bagi simpanan dan pelaburan. So, dia nak tengok tahap risiko. Sama ada risiko rendah ke kalau kita buka akaun simpanan. Sama ada rendah ke risiko, tinggi atau bebas risiko. Yang ni awak kena tahulah. Jadi, isi petak kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. So, akaun simpanan ni risiko rendah, tinggi atau bebas risiko? Bebas risiko. Yes. Kena tahu akaun simpanan ni adalah bebas risiko. Jadi dia tak ada risiko pun kalau kita nak buka akaun simpanan. So cikgu just tulis bebas risiko lah. Cikgu tulis bebas. Faham? So kalau nombor 2, akaun simpanan tetap. Rendah ke, tinggi atau bebas risiko? Yes, bebas risiko. Okay. So next, saham syarikat.
Kalau saham syarikat risiko rendah, tinggi atau bebas risiko. Kalau kita buka saham syarikat, yang ni risikonya adalah tinggi. Kena ingat kalau saham syarikat risiko adalah tinggi. Manakala kalau unit amanah saham dia adalah rendah sahaja low. Okey, nombor 8. A. Padankan definisi bagi istilah-istilah yang diberi. Kredit. Maksud kredit apa? Kita tengok jawapan anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang untuk satu tempoh tertentu. Yang kedua tu, suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Nombor 3, jumlah wang yang boleh dipinjam. Kredit. Okay, mari kita tengok. Mungkin you all dah teringat ke? Kita tengok sikit nota dekat sini. Apa itu kredit? Ni yang cikgu. So kalau awak tengok, kredit kelebihan kad kredit, pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate. Dah, kredit ni awak faham, dia sejenis kita pinjam dahulu tapi kita boleh kita pinjam dahulu and then kita kena bayar. Dia lebih kurang macam hutang. Tapi kredit maksudnya, so kredit ni adalah apa? Suatu amount yang telah dipinjam kredit ni ialah apa? Jumlah wang yang boleh dipinjam. Tu ialah maksud kredit. Kredit adalah suatu jumlah wang yang boleh dipinjam. Manakala belanjawan peribadi ni adalah apa? Belanjawan peribadi. Anggaran ni. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang untuk tempoh tertentu. Kalau suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan ni ialah hutang. Kalau kredit, jumlah wang yang boleh dipinjam. Kredit ni ialah satu sistem, contoh macam kad kredit tu. Sebenarnya, kredit ni suatu sistem yang kita buat perjanjian dengan pihak bank. Jumlah kita nak buka kredit. So, kita buat perjanjian. Contoh anda kata setiap bulan kita nak amount setiap RM5,000. So, bila dia akan bagi satu kad. Jadi, bila kita menggunakan kredit, bila kita, contoh kita pergi ke mall and then kita nak beli satu baju. Baju ni berharga RM100. So, kita guna kad. So, kad ni adalah kad kredit. So, jadi kita bahayanya kredit ni bila kita ingat dia macam ada lebihan, bahayalah. Kita boleh jadi boros. Kalau ingat kredit ni kita boleh jadi boros. Kita tak terkawal. Sikit-sikit nak pay wave. Sikit-sikit guna kad and then dia akan potong. Sebab tu untuk setiap bulan akan ada satu penyata yang akan sampai dekat kita. Satu penyata itulah perbelanjaan, ada tarikh, ada sekian maklumat, beberapa maklumat yang kita telah buat pembelian dekat mana and jumlahnya berapa. So, kita kena lunaskan lah. Kita kena bayar balik lah yang kita guna untuk bulan tu. So, tu adalah antara kredit. Kredit ni, so awak ingat bukan hanya kad. Kredit ni ialah kita buat pinjaman dahulu dengan pihak bank. Kita buat perjanjian. So, B, kita tengok B. So, B ni adalah dengan menulis nilai yang betul dalam petak kosong, hitung kos purata seunit saham jika Windy. Yang ni di bawah apa? Saham. Seunit saham jika Windy memiliki 6,080 unit,
saham selepas membuat pembelian saham mengikut strategi pemurataan. Cikgu, Dengan maaf melabur. ganggu. Ya. Skrin hitam. Oh, skrin hitam ke? Sekejap. Sorry. Ajak cikgu sharekan balik. Okay, semua dah nampak tak? Nampak cikgu. Okay. So yang ni, tengok. Kos purata unit. Yang mana? Kita tengok kos purata. Kos purata seunit saham. Berapa rasa-rasa? Yang mana satu? Yang ni pilihan kita ada 6,000, 80, 1,000 atau 10,000. Kita nak guna kos purata seunit saham kita nak cari. Iaitu kita menggunakan strategi pemurataan. Awak ingat strategi pemurataan ni ialah kos purata lah. So, formula untuk kos purata, cikgu kecilkan. Untuk kos purata, formulanya adalah jumlah pelaburan. Kita akan bahagi dengan bilangan unit. Bilangan unit. Unit apa? Saham yang dimiliki. Jadi, so jumlah pelaburan ni berapa jumlah pelaburan? Kalau tengok dengan menulis nilai yang betul dalam petak kosong, hitung kos purata seunit saham jika Windy memiliki 6,080 unit saham selepas membuat pembelian saham mengikut strategi pemurataan. Tengok, dia melabur RM1,000 setiap bulan selama 10 bulan. So, jumlah pelaburan ni berapa? Jumlah pelaburan, awak tengok dia melabur 1,000 setiap bulan selama 10 bulan. And then, macam mana nak kira dekat atas jumlah pelaburan ni? So, RM1,000 darablah selama 10 bulan. So, kita akan dapat berapa kalau 1,000 darab 10 bulan? RM10,000. So, tengok bilangan unit saham yang dimiliki. So, berapa bilangan saham yang dimiliki oleh Windy? Siapa boleh bagi tahu berapa bilangan unit saham yang dimiliki oleh Windy? Kalau tengok baik-baik dengan menulis, tengok. Jika Windy memiliki 6,080 unit saham. So, bilangan unit saham yang dimiliki adalah berapa? 6,080. Jadi dekat atas ni, petak pertama apa kita nak letak? Jumlah pelaburan. So, berapa jumlah pelaburan? Iaitu 10,000. So, kotak yang mana? Kotak yang ketiga ni, 10,000. Dekat sini kita isi 10,000. So, kotak yang kedua, apa maksud kotak yang kedua? Per dengan apa? Per dengan bilangan unit saham yang dimiliki. So, yang mana? 6,080. So, letak per 6,080. So, petak yang ke bawah ni, jumlah dia lah kos purata. So, 10,000 bahagi 6,080. 6,080. You all dapat berapa? Berapa RM?
RM, RM siapa boleh? RM 64 sen. Yes, RM RM64. Ada jawapan tak? Ada petak yang ketiga. Faham? Ingat maksud kos purata ni kalau dia menggunakan strategi pemurataan. Kalau dia menggunakan strategi pemurataan, ni formulanya jumlah pelaburan kita bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. So apa maksud jumlah pelaburan? Berapa jumlah dia melabur dalam ikutlah waktu tertentu. Dekat sini Vindi dia melabur pada setiap bulan 1,000. Selama berapa? Selama 10 bulan. And then berapa jumlah pelaburan? 1,000 darab 10. So kita dapat 10,000. Dekat sini maaf cikgu tak tambah. 10,000. So bilangan saham yang dimiliki 6,080 unit. Bahagi. So kos purata untuk seunit saham ni untuk seunit, sebab tu kita per dengan semua unit. Kita nak dapat kos untuk seunit, iaitu seunit saham kita dapat RM1.64. Faham ke? Boleh? Faham cikgu. Okey, Mas. Faham cikgu. Okey. So, mari kita tengok lepas ni soalan berkenaan dengan faedah. Sebelum kita tengok kepada soalan, cikgu nak bagi tahulah dulu. Lepas ni cikgu nak bagi masa untuk you all buat. Ingat, bila kita membuat simpanan, faham Contoh bila kita buat simpanan, dekat mana? Dekat bank lah. Okay, so bila kita buat simpanan dekat bank, kita akan dapat apa? Kita akan dapat faedah. Faedah tu bahasa mudah apa? Iaitu ganjaran ataupun apa? Sejumlah wang yang akan diberikan. Diberikan oleh siapa? Oleh pihak bank. Kepada siapa? Kepada penyimpan. Yang diberikan mengikut apa? Waktu tertentu. Maksud waktu tertentu, contoh, awak menyimpan, mula-mula nak buat simpanan. Menyimpan RM1,000. Awak pun simpan pada awal tahun 2022, contoh bulan 1. Awak pun simpan RM1,000. And then, lepas tu setahun kemudian. Dalam masa setahun tu, ingat saya bagi tahu ni, saya bagi contoh lah. Setahun kemudian, bila setahun kemudian, bila tempoh waktu awak menyimpan tu? 1 tahun. Dalam 1 tahun tu, awak tak keluarkan duit, awak tak tambah lain. Awak simpan bulan 1 RM1,000 je. Bulan 1 pada tahun 2023. And then, pada tahun 2024, pada bulan 1, awak pun cek baki. Tengok duit awak dah jadi RM1,000. Dah jadi RM1,240. Dah jadi 1,240. So, apa yang macam mana dapat 240 ni? Nampak tak? Bila awak simpan pada 2023 bulan 1, simpan 1,000 je cikgu. So, bila kita cek baki pada tahun 2024 selama 1 tahun. And then tengok duit kita bertambah sebanyak 240. So, apa yang dikatakan 240 ni? Siapa boleh tahu apa yang dikatakan, apa RM240 ni?
So RM240 ni dikatakan faedah, ganjaran yang pihak bank bagi selama tempoh awak buat simpanan setahun. Jelas ke dekat situ? Faham? Okey. Kalau semua diam, cikgu anggap fahamlah tu. Ke tak dengar ke suara cikgu? Ni faedah atas baki ke cikgu? Tak ni atas baki tu kalau di bawah kredit dan hutang. Ni contoh simpanan. Di bawah simpanan dan pelaburan. Contoh, cikgu nak bagi tahu faedah tu apa. Maksud faedah ni ganjaran atau sejumlah wang yang akan diberikan mengikut waktu. Okey. So, dekat sini awak belajar faedah dalam simpanan dan pelaburan. Awak belajar ada berapa jenis faedah? Ada berapa jenis faedah? 2. Yes, dua. Dua jenis faedah. Iaitu faedah apa? Faedah mudah dan compound. Yes. Faedah mudah. Iaitu simbol bagi faedah mudah I. Ingat faedah ni interest. So simbol bagi faedah mudah iaitu I. Di mana untuk tahu faedah mudah ni adalah formula. Dia ada formula I sama dengan apa? PRT. Apa yang dikatakan dengan I ni? I ni awak tahulah iaitu faedah mudah. Ni I simbol. So apa simbol P pula? Apa maksud P? P ni adalah prinsip. Yes, prinsipal. Boleh. R ni rate. Kadar faedah. Kadar faedah yang ditetapkan dengan pihak bank. Pihak bank tertentu yang bagi tahu rate. Rate kalau kita simpan dengan dia bagi berapa rate untuk dalam setahun. Ingat kadar faedah bagi setahun. T ni pula adalah tempoh masa. Tempoh masa mesti dalam apa? Dalam tahun. So ni faedah mudah lah. Contoh bagi tahu apa itu faedah mudah. Ada je prinsip. Contoh prinsipal ni apa? Sejumlah wang simpanan. So yang kedua, kita ada faedah compound. So faedah compound ni apa pula faedah compound? Faedah compound ni ialah faedah yang dikira berdasarkan jumlah prinsipal asal. Dia akan tengok kepada jumlah prinsipal asal dan faedah terkumpul. Inilah faedah mudah, faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelum. Maksudnya, untuk dapatkan nilai faedah, awak kena tahu dahulu, awak kena cari apa? Nilai matang, matched value. Matched value ni ialah nilai matang. Nilai matang formula adalah P tambah 1 plus R over N tutup kurungan kuasa NT. So bila awak dah tahu nilai matang ni dah termasuk sekali dengan faedah. Andai kata contoh prinsipal awak maksudnya jumlah prinsipal asal. Maksud awak simpan sebanyak RM20,000. And then awak kena compound. And then dia bagi tahulah kena compound berapa kali dalam setahun. Bila awak dah dapat nilai matched value, contoh nilai matang awak RM22,000. So nilai faedah compound berapa? Tolak. NV tolak dengan
prinsipal asal. Cikgu, Ya, MV apa maksud? measured value, nilai matang. Okey. MV ni adalah nilai tempoh, nilai matang lah. Cumanya MV, measured value. So nak dapatkan faedah compound sama dengan MV. MV ni apa? Nilai matang. Yang ni awak kena kira dahulu nilai matang. Andai kata dia suruh cari faedah compound. So awak kena kira dulu nilai tempoh matang dia. And then baru tolak dengan prinsipal asal. So awak akan tahulah faedah compound. Nanti kita tengok soalan. Yang ni awak kena ingatlah formula untuk faedah mudah dengan faedah compound. Cumanya saya nak tekankan ada kelainan sikit untuk compound ni ialah N. N ni adalah apa N? N ialah bilangan. Bilangan apa? Bilangan faedah di compound. Dia kena berapa kali dia kena compound dalam setahun. Okey, mari kita tengok soalan. Mari kita tengok. 9B. Kita dah masuk kepada bahagian C. Cikgu besarkan sikit semua nampak? Okey. 9A. Sebuah bank menawarkan faedah simpanan. Menawarkan kadar faedah simpanan sebanyak 2.2% setahun. Lengkapkan jadual di ruang jawapan berdasarkan maklumat diberi. So dekat sini dia bagi untuk A1 prinsipal adalah RM20,000. T masa. So masa ni apa? Masa ialah T. So prinsipal ni ialah P. Dia nak jumlah faedah. Dekat sini dia bagi kadar faedah. Kadar faedah tu apa? R. R dia bagi 2.2%. Okay. So bila nak tahu jumlah faedah, kita nak guna yang ni untuk 9A faedah compound ke faedah mudah? Faedah mudah. Yes, faedah mudah. Cikgu macam mana nak macam mana kita nak tahu sama ada nak guna faedah mudah atau faedah compound? Faedah mudah bila dia bagi P, T dengan R sahaja. Kalau benda tu faedah compound, dia akan mention ataupun dia akan sebut berapa kali kena compound. Ada je perkataan compound tu dah termasuk untuk faedah compound. Jadi 9A1 kita akan menggunakan I lah, rumus I iaitu apa? PRRT. Kalau untuk A1, P 20,000, T 5. So R 2.2%. Cuba kira. Dapat berapa? 2,200 cikgu. 2,200. Semua dapat tak 2,200? Dapat. 2,200. Dekat sini tengok. Dia dah bagi jumlah. Dia dah bagi nilai I. Interest. Dia nak apa? Prinsipal. So sama juga guna I sama dengan PR T. Cumanya dia nak P. So P sama dengan apa? I over R RT. Yang ni awak alihkan sahaja. Rumus algebra. Cuma cikgu nak tanya T kita, nilai T. Berapa nilai T? 5 bulan ke? Macam mana ni? T ni mestilah dalam apa cikgu cakap tadi? Tahun. Tengok dia bagi 5 bulan. Yes. Kita nak T dalam tahun. Macam mana nak tukar 5 bulan ke tahun? Bulan ke tahun.
bahagi 12. Kenapa bahagi 12 cikgu? 1 tahun dengan berapa tahun pula? 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Maksudnya Bulan. daripada unit tahun ke bulan 1 ke 12. Kita darab 12. So kalau bulan ke tahun, macam mana pula? Bahagi 12. So maknanya T ni 5 bahagi 2, 12. Faham? P sama dengan I dia. I dia 1375 per R dia 2.2%. Faham tak? 0.022. So, yang ni 5 bahagi 12. Awak akan dapat 0.5 tahun. Setengah tahun lah maksudnya. Setengah tahun. So, darab 0.5. Dapat tak? Dapat berapa? Cikgu 0.4. Oh, cikgu tersilap ke? Oh, sorry. Ni bukan 0.5. So you all dapat berapa? 0.4. Yang mana? Kosong 0.4 tu awak dapat yang mana? Cikgu tanya ni prinsipal dia. Oh. Dapat tak? M berapa? Awak dapat jawapan. Berapa langkah? Ah, 31,272. Tekan elok-elok, awak akan dapat 150,000 prinsipal. Ada yang dapat tak 150,000? Ni contoh bagaimana awak tengok baik-baik. Sekejap, cikgu tunjuk. Dekat sini, cuba awak tekan calculator. So, kita nak dapatkan P, betul tak? So, R dengan T bila pindah dekat sini, dia akan jadi per bahagi. So, I kita berapa? 1375. Cuba you all buat ni, kurungan. Dekat calculator, letak kurungan and then calculator awak per macam ni, betul tak? So, bila macam ni, so R dengan T letak lagi kurungan. So, bila kurungan, so R kita berapa? 2.2%.
sen. 2.2 per 100. Tutup kurungan, darab. Lagi. Dapat tak? So, darab dengan berapa? 5 bahagi 12. Tutup kurungan. Ikut satu-satu yang cikgu ni dapat tak? So, ni per bahagi per. You all akan dapat 150,000. Kalau cikgu buka laptop boleh tunjuk ni kalkulator. Laptop cikgu rosak. Dapat ke? Boleh. Cuba cari masa pula. Nombor 3 iaitu T. Kalau tak faham boleh tanya Nombor 3 tu jawapan dia 9 bulan cikgu. Nombor 3 awak dapat berapa? Betul ke 9 bulan. 9 bulan? Ya ke bulan? Bulan ke tahun? Tahun. 9 tu dah betul. Bukan bulan. Tahun. Awak akan dapat unit tahun. Sebab kenapa? T mesti dalam tahun. So, dia dah bagi jawapan tu dalam tahun lah. Faham tak? So, I kita 1,500. Boleh ke? Ni dah betul 9. So, I adalah 1,584. So, P adalah 8,000. So, R 2.2 per 100. T. So, alihkanlah. You all akan dapat T 9. 9 unit apa? Tahun. Sebab T ni memang diberi dalam unit tahun. Boleh? Okey, mari kita tengok B. Okey, B ni, tengok soalan. Pada awal suatu tahun, Puan Syamili menyimpan 25,000 dalam akaun simpanan dengan kadar 3.5% setahun. Dan pengkompaunan setiap 3 bulan. Manakala Encik Azhar menyimpan sejumlah wang. Okey, kita tengok pula ke Encik Azhar. So, Encik Azhar menyimpan sejumlah wang yang sama. Maksudnya dia simpan 25,000 dengan kadar 3.5% dan dikompaun setiap setengah tahun. Hitung jumlah faedah yang diterima oleh Puan Syamili dan jumlah faedah yang diterima Encik Azhar selepas setahun. Okey, mari kita tengok dulu untuk Puan Syamili. Dekat sini kita nak guna apa ni? Dia nak faedah compound. Okey, kita tengok dulu Puan Syamili. Okey, so Puan Syamili ialah P dia ialah RM25,000.
Manakala R-nya adalah berapa? 3,5/100. Kenapa per 100? Ingat persen ni kalau kita tukar dalam pecahan dia adalah per 100. So macam mana? 1, 2. So dia akan jadi 0,035. So T dia berapa T? Selepas setahun. Jadi T-nya ialah 1 tahun. And then, apa penambahan kalau untuk faedah compound? Ada apa satu lagi simbol yang kena ada? Simbol tambah. Simbol tambah. Ni, pengkompaunan setiap 3 bulan ni apa? Iaitu N. Betul tak? N sama dengan apa kalau untuk Puan Syamimi ni? Dia bagi tahu N ni apa maksud N? Bulan. N. Time perkompoundan dia. Yes, tempoh bilangan. N ni ialah bilangan berapa kali dia kena compound dalam masa 1 tahun. N ni ialah bilangan berapa kali dia kena compound dalam masa setahun. Okay, kalau awak tengok Puan Syamili, dia kena compound setiap 3 bulan. So berapa kali dalam tempoh 1 tahun dia kena compound kalau dia kena compound setiap 3 bulan? Faham tak? Maksudnya bulan 1 sehingga bulan 3 1 kali dia kena compound. And then bulan 3 sampai bulan 6 1 kali kena compound. Bulan 6 sehingga bulan 9 1 kali. Bulan 9 sehingga bulan 12. 1 kali. So untuk dalam tempoh setahun ni berapa kali dia kena compound? 1, 2, 3, 4 kali. Kalau formula mudahnya adalah 12 bulan. Nampak tak? 12 bulan bahagi 3. You all akan dapat 4 kali. So, N ni ialah 4. Faham ke? Yang ni cikgu bagi contoh lah. Setiap 3 bulan. Bulan 3 kena compound. Bulan 6 kena compound. Bulan 9 kena compound. And then last sekali kena compound bulan 12. Bilangan N ni ialah apa? Bilangan kena compound dalam masa setahun. Jelas? Yang ni baru okey. Yang ni baru kita keluarkan maklumat. Belum kita jawab lagi. So nak cari faedah compound first. Pertama, kita kena cari apa? Kena cari apa? Nilai M and V. Nilai matang. So nilai matang formulanya berapa? P 1 tambah R over N kuasa N darab dengan P. So, masukkan je lah ke dalam formula. So, P kita berapa kalau Puan Syamimi dia menyimpan? 25,000. So, darab buka kurungan 1 tambah R kita berapa rate? 0. Kita dah tukar 0,035 tengok per N. N kita berapa? 4. So tutup kurungan kuasa N darab T. So N 4 darab T adalah 1. So cuba kira dapat berapa nilai matang?
Yang ni kena tekan kalkulator secara baik-baik kebanyakan selalunya student kesalahan buat betul dah. Cumanya salah dekat mana? Cara tekan kalkulator. So ingat ni kuasa. Dapat tak MV? MV berapa? Yang ni kita tengah cari untuk Puan Syamili ada dapat sama dengan cikgu tak? RM, alamak. RM 25,886.55 sen. Yes, RM 25,886.55 sen. Yang ni nilai matang untuk Puan Syamili. So nak tahu faedah mudah? Faedah compound. Macam mana? MV tolak prinsipal asal. So, MV kita dapat 25,886.55. So, prinsipal asal berapa? 25,000. And then, yang itulah jumlah faedah. So, 886.55 ringgit. 2588. Yang tak dapat sama tu cara kalkulator. Cikgu nak pesan kalau melibatkan ada pecahan, cuba sehabis baik awak buat kurungan. Semua awak kena buat kurungan. Maksudnya nilai MV ni letak kurungan. Ni pun kurungan. Semua kurungan. Yang atas pun cuba kurungan. And then awak akan dapat. So, cikgu dah lewat. Dah ambil masa cikgu sains awak. Cuba awak jawab, cari yang Encik Azhar. And then jawab C. Siapkan bahagian C. So, nak dapatkan soalan, cikgu dah share dekat grup. Cuba download, tengok, cuba dulu buat. And minggu depan, senang kita just berbincang. So, maka cikgu akan stop kelas kita dekat sini. And kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan di waktu yang sama lah. So, kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan terima kasih. So, awak tunggu sains lah. Terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, selamat datang pada pelajar-pelajar ke dalam kelas sains untuk tingkatan 3. Right? Okay, so malam ini, saya rasa saya dah upload ni, nampak semua kan? Okay, nampak semua bahan yang saya share untuk anda semua, nampak? Cuba bagi sikit sign yang awak nampak screen.
Bagus. Terima kasih Nafisatul. Okey. Right, so kita sambung pembelajaran kita pada malam ini. Okey. Um, Okey, kita dah bincang ini ya, yang magnet ni dah bincang pada minggu lepas. Jenis sinaran mengion. Betul tak? Okey, jenis sinaran mengion, jenis zarah, nukleus helium, sinar beta, sinar gamma, elektron yang berhalaju tinggi. Sinar gamma ialah gelombang elektromagnet. Dia ada alfa, beta dan gamma. Okay, saya ingat lagi masa saya sekolah dulu, sekolah menengah kan. Tingkatan kita orang, beta, alfa, beta, gamma dan ada satu lagi, delta. Ini mengingatkan saya pada zaman sekolah dulu kan. Okay. Alright, jenis sinaran radioaktif, jenis zarah. Okay, yang pertama alfa, beta dan sinar gamma. Okay, jenis zarah untuk alfa ialah nukleus helium. Untuk beta adalah elektron yang berhalaju tinggi. Untuk gamma pula adalah gelombang elektromagnet. Kita nampak berbeza betul tak? Alfa helium, beta elektron berhalaju tinggi, gamma dia ada kaitan dengan gelombang elektromagnet. Cas zarah untuk alfa positif, untuk sinar beta negatif. Sebab apa awak tak tahu dia sinar negatif? Sebab tengok ni perkataan elektron ni pun awak dah tahu dah. Dia mesti cas negatif, betul tak? Sinar beta negatif. Sinar gamma, okay, dia ada kaitan dengan elektromagnet. Dia adalah neutral. Okay, untuk sinar gamma, cas dia adalah neutral. Okay, kuasa pengionan. Untuk sinar alfa, okay, kuasa pengionan adalah tinggi. Sinar beta, okay, dia punya kuasa pengionan adalah sederhana dan sinar gamma untuk elektromagnet dia punya kuasa pengionan dia adalah rendah. Okey, kuasa. Okey, kita tengok di sini. Kuasa penembusan. Okey, rasanya kita dah tengok hari tu kan. Okey, untuk alfa rendah, kuasa penembusan dia maknanya dia boleh lalu kertas, dia boleh lalu. Kalau aluminium dia tak boleh lalu untuk alfa. Betul tak? Alfa boleh tak? Alfa untuk alfa kertas. Okay. Kalau kat sini untuk beta dia boleh sampai apa? Dia boleh sampai aluminium. Dia tak boleh melalui apa ni kat sini. Okay, untuk sinar alfa kuasa penembusan dia rendah. Sinar beta kuasa penembusan dia sederhana dan sinar gamma penembusan dia tinggi. Okay, maknanya alfa dia boleh tembus kertas. Beta dia boleh aluminium. Tapi untuk gamma ataupun elektromagnet kan, dia boleh tembus ini yang tinggi ni. Maknanya plumber pun dia boleh tembus ni. Okay. So saya tengok gambar rajah kan. Okay. Kalau tinggi memang plumber boleh lah. Dia boleh lalu lah. Betul tak? Okay. Pemesongan oleh medan elektrik. Okay. Pemesongan untuk medan elektrik. Okay. Ini adalah sumber radioaktif. So kat sini, ini elektrik ya. Ini plate negatif, ini plate positif. Jadi tadi negatif adalah apa? Negatif. Dia adalah berkaitan dengan apa dia kat sini? Plate negatif, radioaktif akan tertarik di sini. Dipesongkan oleh plate negatif, alfa. Okay, beta dipesongkan oleh plate positif.